Tak, masalahnya kenapa tak cakap awal? Kalau cakap awal, boleh selesai awal. Tak, benda boleh settle sebenarnya tau. Tapi kalau kau cakap lambat, memang siap lambat lah. Tak apalah, nanti aku kau balik lah. Dah tahu nak cepat, kau beritahu lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Okey, nampak serabut ni? Mari kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 3 bersama dengan kita hari ini iaitu jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Amri Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini kali keberapa entah Ustaz ya kita bersama. Dan hari ini juga Ustaz, macam biasalah kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Boleh ke Ustaz perkenalkan mereka kepada kami? Okey, ya, saya akan perkenalkanlah murid-murid yang ada bersama kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita ada Farah, ya, Nur Farah. Okey, Farah lambai sikit. Okey, kita yang kedua Nur Safarina. Safarina lambai sikit, Safarina Ain. Kemudian kita ada Nur Batrisha, Nurin Batrisha, lambai sikit Nurin Batrisha. Kemudian ada keempat yang terakhir kita Adam Zafran. Inilah yang bersama-sama kita. Okey. Yang bersama-sama kita pada hari ini insya-Allah. Tiga bunga satu kumbang Ustaz ya? Ya, betul Luqman. Okey, Adam jangan risau sebab saya dengan Ustaz ada, okey? Jangan goyang Okey Ustaz, ramai yang tertanya apa kaitan gimik kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, gimik kita sebentar tadi berkaitan dengan seorang yang tidak tenang dalam hidup dia. Ya. Berserabut, bermasalah, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, macam-macam ada masalah. Jadi untuk mencapai ketenangan itu, kita kena apa Luqman? Kita kena kembali kepada Allah, mengingati Allah. Ya. Itu sebab kita zikir tadi dengan subhanallah. Sebut subhanallah pun kita dah tenang. Betul. Hati kita insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita nak fokuskan kepada Qiyamul Lail. Betul Ustaz ya? Betul. Dan saya yakin ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas kita hari ini. Jadi saya hulurkan kelas kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi sekali. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama dengan host kita Lokman Hakim dan murid kita yang berada di online kita iaitu Nur Farah. Kita ada Farah, kita ada Nutrin, kita ada Nurin, kita ada Safarina dan kita ada Adam. Jadi hari ini kita bersama dengan Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa kita. Kita nak kuatkan jiwa kita, kita nak tenangkan jiwa kita ini, kita kena kembali kepada Allah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Qiyamul Lail, kita ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang ada bersama-sama kita pada hari ini untuk membincangkan apa maksud Qiyamul Lail. Okay, kita minta yang ada dalam Google Meet kita hari ini untuk memberi maksud Qiyamul Lail, silakan. Jika ada. Okey, silakan Adam. Qiyamul Lail ini ialah amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Ya, sangat betul. Terima kasih Adam. 5 bintang untuk Adam. Wah, 5 bintang. 5 bintang untuk Adam. Maksud Qiyamul Lail bangun malam. Bangun malam. Bangun malam tu untuk apa? Bangun malam dia ada tujuan juga.
Ada yang bangun malam nak buang air kecil pun ada bangun malam kerana sakit. Tapi ini bangun malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut apa? Iaitu maksud qiyamul lail disebut pada Adam tadi sebut, dia kata amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menunaikan solat sunat tahajud dan juga membaca Al-Quran. Dan qiyamul lail ini juga selain daripada kita bangun malam itu untuk beribadat, kita juga berzikir dan kita tambah lagi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita zikir tadi, kita dah di awal tadi kita dah berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu menenangkan jiwa kita. Betul kan? Okay, seterusnya kita lihat bangun malam ni kita bertahajud, solat sunat tahajud. Apa itu solat sunat tahajud? Solat sunat tahajud iaitu solat 2 rakaat bangun malam itu dengan niat sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukumnya dia ada hukum je dan ada dalil yang mengatakan yang nak menunjukkan bahawa amalan qiyamul lail ni sangat dituntut dalam kepada seseorang muslim itu. Ya, kita ada murid kita ni yang nak ceritakan tentang hukum dan juga dalil itu. Silakan. Okey, silakan Farah. Silakan Farah. Hukum untuk qiyamul lail ni sunat. Lepas tu kita ada dalil nakli untuk qiyamul lail. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Maksudnya, dan daripada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Okey, terima kasih banyak-banyak Farah. Terbaik Farah. Berapa bintang Ustaz? 1 hingga 10 dapat 9.9. 9.9. Daripada satu skala 10 tu. Allahu Akbar. Terbaik Farah. Dengan bacaannya, dengan makhrajnya yang baik. Hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Qiyamul lail bangun malam ni hukumnya adalah sunat. Sunat yang sangat-sangat dituntut dah. Dituntut untuk kita bangun malam, untuk kita beribadah kepada Allah. Kita nak mohon apa-apa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bangunlah sepertiga malam itu untuk kita tunaikan hajat kita, untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita membaca Al-Quran pada malam yang pada malam sepertiga malam itu. Itu adalah sunat hukum dia. Dan ayat yang sebagaimana Farah baca tadi, wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'athak rabbuk maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian wa minal lail, sebahagian malam itu bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempat kamu di tempat yang terpuji. Ini adalah dalil sebagaimana yang dibacakan oleh Farah tadi. Bacaan dia sangat-sangat baik. Okay. Itu adalah antara dalil dan juga hukum tadi. Kita apabila hukum itu sunat, maka kita berlumba-lumbalah untuk melaksanakan kebaikan. Apa itu tahajud? Tahajud adalah solat malam dan diikuti dengan solat hajat, diikuti dengan solat taubat, ditutup dengan solat witir. Itulah antara perkara-perkara yang dituntut untuk kita menunaikan qiyamul lail, untuk kita program qiyamul lail. Sama ada kita buat sendiri di rumah ataupun ada program-program yang diaturkan di sekolah, maka itulah yang terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada orang tanya, apakah maksud qiyamul lail? Sebagaimana Zafran sebut tadi, qiyamul lail itu bangun malam untuk beribadah kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah agar hidup kita ni diberi keberkatan, tenang dan juga berjaya dunia dan akhirat. Gitu kan. Baik, jadi bangun solat tahajud kalau ada masalah Ustaz ya? Ya, betul. Cuma Ustaz kalau orang tanya Ustaz, boleh ke buat lebih? Contoh dia banyak masalah, dia buat 4 rakaat. Boleh ke Ustaz? Ya, sangat-sangat dituntut. Dia buat lebih itu adalah lebih baik. Ibadah kepada Allah ni, buat yang terbaik yang kita mampu kita buat yang lebih. Solat sunat tahajud kita, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tasbih. Satu lagi solat sunat tasbih. Yang mana solat sunat tasbih ini ialah
300 kali tasbih dalam solat sunat kita 300? itu. Ya, 300 kali tasbih. Boleh buat dengan 2 rakaat Ya. dan boleh buat dengan 4 rakaat dengan 2 salam. Itulah antara tambahan-tambahan dia. Ya. Yang wajib kita dah buat, yang apa ni, yang rukun tu, Betul. ataupun yang wadu, yang fardu tu kita dah buat. Ya. Ini adalah tambahan kita. Ya, tambahan ni insya-Allah lah Allah ganjarkan pahala yang berpanjangan, dan itulah bekalan kita di akhirat kelak. Ya, baik. Jadi kalau ada masalah bangun tahajud, kita hiasi dengan baca Quran, solat sunat tahajud. Okey, bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian? Faham tak apa yang telah diterangkan oleh ustaz kita? Ada soalan tak nak tanya? Semua senyum Semua ustaz. senyum tu. Okey, baik ustaz. Sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jadi antara amalan yang boleh kita buat ketika qiyamul lail ialah zikir. Tapi persoalannya, adakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika qiyamul lail? Jangan pening-pening, jom kita tanya kepada ustaz kita, iaitu Ustaz Amri. Apakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika qiyamul lail? Okey ustaz, apa antaranya ustaz, amalan lain ustaz yang boleh kita buat? Okey, selain daripada zikir, zikir tadi Luqman berzikirnya dengan menusuk di kalbu. Ya. Sebab zikir kita tu kita kena betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain zikir, kita bangun malam ini kita kena solat sunat yang dianjurkan dalam agama itu sendiri. Antara solat sunat yang paling utama semasa kita qiyamul lail ialah solat sunat tahajud nama dia. Ya, solat sunat tahajud, yang mana solat sunat yang kita kerjakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat, usolli sunat tahajud di rakaataini lillahi taala. Jadi antara amalannya solat sunat tahajud ini adalah yang paling utama selain daripada zikir tadi, dan selain daripada amalan-amalan zikir, tahajud, kita juga ada bacaan Al-Quran. Itu dianjurkan dalam agama kita lah. Zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan doa. Doa yang sangat-sangat kita dambakan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah. Doa yang mudah, asas. Tak ingat dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab yang mudah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang paling mudah, paling asas, yang mudah kita hafal. Yang lain boleh kita doakan dengan bahasa Melayu, dengan bahasa yang mudah kita faham, supaya lebih menusuk, lebih yakin dalam diri kita, lebih yakin dengan Allah. Allah akan memakbulkan doa kita. Dan disudahi dengan solat sunat witir, dengan solat dengan 2 rakaat. Jadi semua ini adalah amalan-amalan qiyamul lail yang patut kita laksanakan semasa qiyamul lail kita. Dan kita lihat, kita nak tengok anak murid kita yang ada dalam Google Meet kita, nak tanyalah agak-agaknya apakah amalan yang terbaik untuk kita qiyamul lail. Silakan. Ada tak? Amalan-amalan kita yang kita... Okey, silakan Safarina. Okay, apa dia amalan yang kita kena laksanakan semasa qiyamul lail? Buat solat tahajud, solat sunat dengan lain-lain, solat tasbih, solat hajat dengan solat taubat. Okey, solat tahajud tu macam mana niatnya? Usolli sunatan tahajudi rakaatain ini lillahi ta'ala. Berapa rakaat?
2 rakaat. 2 rakaat. Alhamdulillah. Terbaik. So, terbaik. Skala 1-10 dapat 9.9. 9.9. Oh, tinggi tu. Tinggi tu Ustaz. Bukan senang nak dapat tu. Terbaiklah safari ini. Itu Ya. antara amalan-amalan yang kita kena laksanakan lah. Ya. Yang dianjurkan dalam agama kita untuk laksanakan semasa kita qiyamul lail. Katalah kita tak mampu nak bangun, tak mampu nak bangun pukul 3 pagi, 4 pagi. Bangunlah sebelum subuh, 20 minit sebelum subuh, setengah jam sebelum. Boleh juga, Ustaz? Boleh. Okey. Laksanakan solat sunat tahajud 2 rakaat, zikir sikit, doa kepada Allah, masuk subuh, solat subuh. Itu amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita menenangkan diri kita, untuk kita tambahkan amal kita untuk kita berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Seterusnya kita zikir, istighfar, membaca Quran dan doa disudahi dengan solat sunat witir. Seterusnya kita lihat apa lagi amalan-amalan lain. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika baginda nak qiyamul lail. Antaranya baginda qiyamul lail, baginda akan bersiwak. Okey. Siwak, menggunakan kayu siwak, kemudian selain daripada itu baginda mendongak ke langit memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda qiyamul lail. Rasa dalam murid-murid kita yang ada dalam ni nak menjawab tentang perkara yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda qiyamul lail. Silakan jika ada. Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Okey, Nurin. silakan Nurin. Nurin Batilsyah, silakan Nurin. Antara amalan Rasulullah SAW sebelum qiyamul lail termasuklah bersiwak dan memandang langit sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, jawapan yang sangat baik. Ya, kalau 1-10 tu markah dia sampai 1-10 markah. Ya. 5 bintang untuk Nurin. Terbaik 5 Tahniah bintang. Nurin. Bacaannya baik, cuma satu Ya. tempat je. Satu tempat. Inna fi khalqis sama. Lam tu matikan Nurin betulkan nanti. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat itu 2 harakat. La ayatil li ulil albab. Hujungnya matikan huruf ba, dia akan jadi qalqalah kubra. Terima kasih Nurin, bacaannya sangat baik. Itulah amalan. Nak tanya Nurin lagi? Nurin, lagi sekali Nurin. Apa maksud siwak Nurin? Silakan Nurin. Siwak menurut bahasa ialah menggosok dia untuk membersih gigi dan sekitarnya. Terima kasih Nurin. Ya. Jawapan yang sangat baik. 5 bintang lagi untuk Nurin. Terbaik. Ya, terbaik Nurin. Okey, siwak ni Rasulullah bersiwak dulu membersihkan gigi dan khasiatnya, kelebihannya kita bersiwak ni dia membersihkan gigi satulah. Satu lagi dia akan bau mulut tu menghilangkan bau mulut seseorang, insya-Allah. Jadi kita gunakan, kita amalkan apa yang telah diamalkan ataupun apa yang telah dilaksanakan, dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ketika baginda bangun untuk qiyamul lail. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh hafal doa ni, hafallah supaya nanti kita bangun itu kita laksanakan. Betul. Apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, Ya, Ustaz. silakan Man, cuba baca doa lagi sikit dengan suara Boleh Ustaz? Man. Silakan. Okey. Man. Jom sama-sama kita tadah tangan. Okey, tadah tangan insya-Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Alhamdulillah, itu adalah bacaan yang Betul, Ustaz, sangat baik. Betul, Luqman. Ada ganjaran ke Ustaz untuk saya? Ganjaran 5 bintang ganjaran. 5 bintang. 5 bintang ganjaran. Ya, saya pun nak juga, jangan marah ya. Murid-murid dalam talian. Jadi maksud dia dengan maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda yakni kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi dengan doa ini, kita amalkan doa ini, kita hafalkan doa ini, kita mulakan dengan selawat puji-pujian dululah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita baca doa ni yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, apakah rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini? Okay, rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini. Yang pertamanya, kita niatkan dalam hati kita tu untuk bangun malam. Bangun malam, qiyamul lail. Sebab Nabi kata apa? Dengan niat kita bangun malam itu, pahala sudah ada, sudah diganjarkan kepada orang yang berniat. Walaupun dia tidak bangun, katalah dia terbabas tidur dia sampai ke pukul selepas pada subuh. Subuh baru bangun. Maka pahala itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas niat dia nak bangun, dan dia akan jadi satu sedekah kepada seorang itu. Ya, siapa yang tak nak? Betul, dengan ganjaran itu hanya dengan niat. Dalam satu hadis disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likumri imma nawa. Sungguhnya innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu adalah dengan niat. Jadi kita niat. Nak bangun, kita nak solat hajat, tahajud, niat. Nak bangun qiyamul lail itu pun kita kena niat untuk kita bangun malam, insya-Allah mudah-mudahan. Itu dia punya. Tapi Ustaz kena ada usaha juga kan? Betul. Jangan niat saja je. Betul. Kamu tak tahajud ke Adam? Dah niat dah katanya. Okey Ustaz, jadi itulah antara amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan selain kita zikir tadi Ustaz kan? Betul. Kita boleh bangun bertahajud. Jadi biasakan dengan tahajud, jangan terkejut je. Ustaz pukul 3 terkejut, tidur balik. Jadi rugi kalau kita tak bangun, dan paling kurang kita solat sunat 2 rakaat. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Jumpa selepas ini. KPM. Kalau kita bangun qiyamul lail pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ada ke kelebihannya? Ramai orang tanya kan, bukan senang nak bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Lepas tu kalau kita bangun, kita buat solat tahajud, kita zikir kepada Allah, ada ke kelebihan? Kalau ada, kita nak buat juga, betul tak? Jadi jom kita dengarkan jawapannya, apakah kelebihan kita bangun qiyamul lail? Siapa lagi kalau bukan ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Okey Ustaz, hari ini kan bila kita sebut tentang tahajud, ramai orang nak bangun tahajud Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga Ustaz kelebihannya Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Luqman Hakim, hos kita pada hari ini. Ia antara kelebihan qiyamul lail ni. Yang kelebihan, kalau kita lihat, kalau bangun pagi tu pun dah ada kelebihan. Umpama kita nak berjalan jauh. Dari Semenyih nak datang ke sini, kita bangun awal pagi pukul 5 pagi, kereta tak ada. Betul? Lapang Ustaz cepat sampai. Betul. Kita tak stres, tak jam. Samalah juga dengan kita bangun malam ini. Bangun malam ni kita merintih, kita berdoa, kita berdoa membaca Quran, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya banyak kelebihannya. Antaranya kita berdoa kepada Allah, antara kelebihan
kita bangun malam ini, kita berdoa, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara masa yang mana doa kita ni tanpa hijab sampai kepada Allah, dan Allah akan makbulkan doa bergantung pada niat kita. Niat kita ikhlas kerana Allah, kita akan dapat doa kita dimakbulkan oleh Allah. Apa doa kita doa kepada Allah? Kita doa yang pertama, hidup kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada ibu bapa kita, doa kepada masyarakat kita, negara kita, pemimpin kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kita bangun untuk qiyamul lail ni, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kelebihan qiyamul lail ni antaranya ialah yang keduanya, menjadi hamba kita bersyukur. Bersyukur tu apa? Bersyukur tu kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara kita bersyukur kepada Allah? Kita beri nikmat oleh Allah, kita gunakan nikmat Allah itu ke jalan yang baik. Dengan cara kita mengucapkan dengan lafaz, kita sebutkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita melaksanakan kebaikan, kita melaksanakan amalan. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersyukur, Luqman, kita akan ditambahkan lagi. Ayatnya, La in syakartum, silakan. la in syakartum la azidannakum. Betul ke Ustaz? Betul. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Allah akan tambahkan lagi kelebihan keberkatan kepada kita. Dan kalau kita kufur, ingat, kalau kita kufur, kita akan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang ketiganya, kita mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak terpuji, berada di sisi Allah, Allah puji kita, berada di sisi Allahu Akbar, itu adalah antara yang terbaik. Sedangkan di dunia ini kita berada di sisi orang-orang yang besar, berada di sisi pemimpin, itu pun dah menjadi kebanggaan. Betul, Ustaz. Apatah lagi kita mendapat di sisi, duduk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya agak-agak apa mana? Yang keempat, memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Betul. Awal-awal tadi duk serabut semua kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberi ketenangan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ibadah ni tidak semestinya kita solat, puasa, ibadah itu dipanggil ibadah umum. Kita juga ada ibadah khusus. Ni kita juga ada ibadah umum. Solat, ibadah khusus, kita ada ibadah umum. Kita berjual beli, kita bermuamalah, kita bersembang dengan kawan-kawan. Kalau niat kerana Allah, itu juga dikira sebagai ibadah. Belajar, Ustaz? Belajar pun ibadah kepada ibadah Allah juga. Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan kewajipan, kewajipan untuk kita belajar. Ya, ada satu hadis, talabul ilmu fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Belajar itu wajib ke atas muslim dan juga muslimah. Jadi itu memberi ketenangan kepada kita untuk belajar, untuk bermuamalah. Itu akan memberi ketenangan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhirnya, untuk kelebihan qiyamul lail ini ialah beroleh balasan syurga di akhirat kelak. Itulah yang syurga kita nak. yang kita nak. Itu Betul. yang kita dambakan dalam hidup kita. Kita kaya di dunia, kita hebat di dunia, tapi kalau tidak hebat di akhirat, mungkin tidak ada gunanya bagi kita sebagai seorang Muslim. Okay. Jadi kita nak tengok pada anak-anak kita ataupun murid-murid kita yang ada dalam bersama-sama kita pada hari ini. Kita nak tengok siapa yang boleh agak-agaknya katakan kelebihan qiyamul lail ni. Agak-agaknya siapa? Okey. Boleh jelaskan tentang kelebihan qiyamul lail ni. Macam ada nak jawab je, Ustaz. Macam ada nak jawab ni, siapa nak jawab ni? Kelebihan. Okey, siapa yang nak bantu, Ustaz? Okey, siapa kelebihan nak bantu? pertama. Kelebihan pertama. Okey, Adam. Adam dah betul mencakap dia Adam. Silakan Adam. Adam rambut K-pop tu. Yang pertama, doa dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang untuk Adam. Terbaik, Adam. Doa yang dimakbulkan oleh Allah. Adam, nak tanya, doa yang paling mudah Adam ingatlah, yang Adam hafal.
Rabbana Allahumma aftah alaina hidfataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Masya Allah. Terbaiklah, Masya Kalau Allah. saya Adam doa makan, itu yang paling saya ingat. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Alhamdulillah, terbaik Adam. 5 bintang. 5 untuk bintang. Terbaik Adam. Adam. Doa yang dibaca tiap-tiap hari apabila kita nak mulakan belajar. Terima kasih Adam. Yeah. Itu antara kelebihan yang utama. Kita lihat kawan-kawan kita yang lain. Nak jawab kelebihan yang kedua dan seterusnya. Silakan. Yang kedua, siapa yang kedua. nak bantu Ustaz? Okey. Okey, silakan. Okey, Safarina. Silakan Safarina. Menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur tu dengan apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita kena buat apa, Safarina? Mengucap alhamdulillah, sentiasa rasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Jawapannya mantap. Betul. Dengan lafaznya, Alhamdulillah, qanaahnya bersyukur dengan apa yang ada. Betul? Betul. Terima dengan apa yang ada. Allah bagi begitu rupa kita, Allah bagi itu kehidupan kita, kita terima apa yang ada. Terima kasih Safarina. 5 bintang juga 5 untuk bintang Safarina. juga. Masya Allah. Masya Allah. Okey, seterusnya siapa lagi? Ya, silakan. Okey, yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, okey. Farah. Silakan Farah. Mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Mendapat kepujian dan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya Safarina nak tak berada di sisi Allah? Itulah. Oh, mestilah. Tentulah nak kan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Safarina. Dan seterusnya. Siapa lagi? Nak bantu kita? Okey, silakan Nurin Batrisha. Silakan Nurin. Memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus Nurin. 5 bintang juga untuk Nurin. Memberi Tahniah. ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih khusyuk. Betul. Lebih khusyuk ni tenang jiwa kita. Kalau kita kalau kita beribadah tak tenang, tak dia panggil tiada ruh. Betul. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan yang kelima. Kita minta host kita. Boleh yang Ustaz. Silakan. Okey, yang kelima, bila kita sering qiyamul lail, kita akan dapat pastinya balasan syurga di akhirat kelak. Ya, betul. Seronoknya Host Ustaz, kita. dapat syurga kan? Dapat syurga. Betul. Iaitu matlamat hidup kita yang utama. Ya. Kerjalah apa sekalipun. Banyak harta apa, sebanyak mana sekalipun. Nama yang terpahat di mana-mana pun, kita nak berada di sisi Allah dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Agak Betul. syurga yang paling kita nak apa Syurga Firdaus Ustaz. Firdaus, tentulah syurga Firdaus, insya-Allah. Mudah-mudahan doa kita supaya Amin. kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Itulah antara kelebihan yang Ya. kita dapat daripada kita berqiyamul lail itu. Betul. Dengan ketenangan kita yang ada, kita berzikir kepada Allah. Saya cuba zikir awal tu subhanallah. Okey, cuba man yang Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jom sama-sama murid-murid. jom sama. Boleh Ustaz ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. itu antaranya. Ya. Dan juga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya Ustaz, bila sebut bab doa ni kan, tadi Ustaz ada sebut, yalah doa ni ada orang dia boleh bahasa Arab Ustaz. Kan? Tapi ada orang mungkin dia bahasa Arab kurang sikit. Okey, ya. Tapi dia doa dalam bahasa Melayu. Jadi adakah doa dia tu Ustaz masih lagi diterima oleh Allah? Doa ni kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni dia tidak tetap bahasa apa yang kita nak doakan kepada Allah. Kita nak minta kepada Allah. Ya. Kalau kita berbangsa Cina, boleh dengan bahasa Cina. Boleh Ustaz ya? Kalau kita bangsa India, kita boleh dengan bahasa Tamil. Kalau kita bangsa Melayu, dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya, doa sebab Nabi itu berbangsa Quraisy, bangsa Arab. Jadi kita
doa ikut sunnah Rasulullah dengan bahasa Arab itu lebih afdal lah. Betul. Jika hafal. Jika hafal. Ya. Doa yang mudah-mudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak masuk tandas, kita doa Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak makan, kita doa Allahumma barik lana fima razaqta dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak ingat bahasa Arab, boleh juga bahasa Melayu. Ya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dalam bahasa Arab pun boleh. Dalam bahasa Melayu, ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa guru-guruku, dosa ahli keluargaku, dosa penduduk taman, dosa kawan-kawanku. Boleh dalam bahasa Melayu pun boleh. Kerana apa bahasa sekalipun, Allah akan terima doa kita asalkan doa kita itu niat ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likumri'im ma nawa. Niat kita tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi apa pun doa yang kita minta kepada Allah dalam apa jua bahasa, no problem. Ya, Allah betul. faham apa yang kita minta. Cuma ya Ustaz, bila kita belajar tentang Qiyamul Lail ni kan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami ni kisah-kisah sahabat ataupun Rasulullah yang bangun Qiyamul Lail. Ada yang kata sampai bengkak kaki dan sebagainya. Betul ke Ustaz? Ya, betul, sangat-sangat betul, Luqman. Ya, Rasulullah sampai bengkak kaki bangun untuk Qiyamul Lail. Kita ni sebagai manusia biasa, sebagai sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut sunnah, kita kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beristighfar lebih daripada, ada hadis mengatakan 70, 90, 100 kali. Banyak kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Apatah lagi kita manusia biasa ni, kita kena mohon ampun kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita ni manusia biasa. Betul. Ada salah dan silap. Sedangkan Rasulullah itu bersifat maksum, yang tiada dosa dan tiada kesalahan baginya. Betul. Ya, betul. Betul. Jadi hari ini kalaulah Nabi dah 70 kali istighfar sehari Ustaz ya, sedangkan Nabi ni maksum tak ada dosa, apatah lagi kita ni memang hari-hari terdedah kepada perbuatan dosa. Okey Ustaz, apakah rumusan untuk segmen kita kali ini, iaitu kelebihan Qiyamul Lail Ustaz? Okey, nak rumuskan ya, antara kelebihan Qiyamul Lail ni, yang pertama sekali, jiwa kita ni akan jadi tenang. Betul. Dengan kita bangun malam, kita berdoa, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita melaksanakan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, jiwa kita akan jadi tenang. Allah ampunkan dosa kita mudah-mudahan. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kita mendidik jiwa kita ini jiwa hamba. Kita ingat bahawa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kelebihan apa-apa pun kita manusia biasa ni. Cuma kita bermohon kepada Allah, kita ni hamba Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah tempatkan kita ini ke dalam syurga Allah yang paling utama, ditempatkan ke dalam syurga Allah. Okey, baik. Jadi itu antara kelebihan Qiyamul Lail yang kita akan dapat jikalau kita dirikan. Okey, bagaimana murid-murid dalam talian kita setakat ni faham tak? Ke ada yang keliru nak tanya kepada Ustaz untuk pastikan jawapan yang lebih betul? Adam, okey Adam Mantap Adam. Adam senyum manis lah. Safarina okey Tunjuk sikit terbaik. Mantap. Yang kedua Nurin. Oh, Nurin steady, slow dia angkat. Dan yang keempat Farah. Farah okey Okey. Menunjukkan semua murid kita Ustaz faham. Jadi kalau faham, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.
Kita dah belajar dah tentang kelebihan Qiyamul Lail, apakah cara niat Qiyamul Lail, dan sekarang kita nak tahu juga apakah teori dan amali untuk kita tunaikan solat tahajud. Sebab ada orang dah tahu tapi sesetengah dari kita tak tahu lagi. Jangan pening-pening sebab hari ini untuk segmen ini kita nak belajar tentang teori dan amali bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Okey ustaz, macam mana amali dan teori Qiyamul Lail ni ustaz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Luqman. Teori dan amali untuk Qiyamul Lail kita. Antaranya teori kitanya selepas solat isyak tu malam lah, biasanya malam, sepertiga malam. Itu sepertiga malam. Dan untuk kita bangun Qiyamul Lail ni kita kena tidur sekejap walau sebentar. Tidur sekejap, bangun. Sama ada kita nak bangun pukul 1, pukul 2, sepertiga malam, paling cantiknya pukul 3 pagi lah. Pukul 3 pagi. Dan kita ikut urutan-urutan kita punya zikir ataupun solatnya. Yang pertama sekali kita mulakan dengan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud yang mana kita laksanakan solat sunatnya dengan 2 rakaat. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Dengan 2 rakaat. Bacaan dalam solatnya macam biasa kita baca surah Fatihah dan juga diikuti dengan surah Al-Kafirun. Sujud, kemudian rukuk, sujud dan juga intidah semua bangun semua tu kita terus baca seperti biasa surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sampai tahiyat akhir dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya diikuti, dia tak susun. Ulama tidak menyusun secara khusus apa solat yang kita kena laksanakan selepas tahajud, tak susun secara detail. Jadi kita ikut urutannya. Kalau ikut urutan selepas solat tahajud tu kita solat sunat hajat. Ya biasanya gitu dah. Solat sunat hajat. Solat sunat hajatnya macam mana agak-agagnya solat sunat hajat? Yang mudah kita niat ustaz ya. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Ya, mudah sangat. Melayu pun boleh sebab niat tu boleh membantu. Kecuali baca-bacaan rukun qauli tu kena baca bahasa Arab lah. Sahaja aku solat sunat hajat. Diikuti dengan solat sunat taubat. Sama juga 2 rakaat. Dan kalau kita nak tutupnya dengan cantiknya ikut urutan selepas tahajud, kita zikir, kita baca doa, kita baca Quran, kemudian kita teruskan solat sunat hajat, kemudian terus dengan solat sunat taubat dan seterusnya. Kita nak panjang lagi masa ataupun kita mungkin 3 pagi sempat lagi kita untuk solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih sahaja pun dah ambil masa lebih kurang 1 jam. Betul. Dia sebab lama 300 tasbih ustaz 300 kali tasbih tu kita boleh buat 2 rakaat. 4 rakaat 2 salam ataupun 2 rakaat 1 salam dengan 300. Itu pun dah ambil masa sejam. Dan selesai saja solat sunat tasbih, kita tutup dia dengan solat sunat witir juga dengan 2 rakaat. Jadi selesai untuk Qiyamul Lail kita pada hari tersebut. Jadi kita nak imbas ataupun kita nak ulang-ulang bacaan kita dengan ayat doa Rasulullah. Kita minta murid kita yang ada dalam siaran kita pada hari ini, silakan jika ada boleh baca. Okey, siapa nak bantu ustaz? Siapa nak baca? Macam angkat tangan Farah. Farah angkat tangan. Okey, silakan Farah. Ayat ni, ayat doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari liayati liulil albab. Tadi Nurin, sekarang ni Farah bacanya. Sangat baik. Maksud dia apa dia Farah agak-agaknya? Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada bertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Okey, 5 bintang buat Farah. Terima kasih Farah. Man, ada nak ulas bacaan Farah tadi? Boleh. Saya suka dengar ustaz sebab suaranya sedap, panjang pendeknya bagus. Kan ustaz kan? Ya, betul. Okey, satu je ustaz nak ulas untuk Farah ni. Untuk kita bersamalah. Kalau inna fi tu wajibul gunnah tu kita kena dengung sikitlah. Inna fi khalqis sama, inna fi, itu dipanggil wajibul gunnah. Dengung sikit Farah dan juga para Nurin, Adam dan juga Safar. Ingat kalau wajibul gunnah tu kena inna fi dengung sikit. Itu kemudian kita lihat amali seterusnya. Apa kita amalan kita untuk
untuk qiyamul lail ni kita kena berazam untuk kita qiyamul lail. Ya, antara hadis Rasulullah SAW. Itu sebab di awal tadi kita sebut niat saja itu pun kita dah dapat pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berazamlah. Ni sebut. Berazamlah untuk bangun malam bagi melakukan ibadat. Sebab sabda Rasulullah kata apa? Man ata firashah wa huwa ni tengok. Wa huwa yanwi ay yaquma yusalli ay yaquma. Siapa sungguhnya? Yaquma, mendirikan. Ay yaquma yusalli minal lail faghalabathu 'ainah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla. Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang berniat, ya, man ata firashah, siapa yang berniat, wa huwa yanwi, yang berniat, ay yaqumu yusalli, berniat dan untuk qiyam, lalu dia tertidur sehingga pagi, maka baginya pahala niatnya dan tidurnya ialah suatu sedekah daripada Tuhan Azza wa Jal. Itu daripada hadis. Mari kita kena berazam untuk melaksanakan qiyamul lail ni. Ada kawan-kawan kita yang nak bacakan hadis ni. Okey. Kita Safarina, Ustaz. Ya Allah, bagus Safarina senyum. Okey, senyum sampai ke telinga. Bagusnya. Comel. Silakan Safarina. Bismillah. Man ata firasah wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-lail. Faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa. Wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbi azza wa jalla. 5 bintang untuk Safarina. Terbaik Safarina. Terbaik Safarina. Bacaan bacaan hadis dengan betul, maksudnya dengan betul. Okay, terima kasih Safarina. Itu amalan yang kita laksanakan dan kita kena berazam, betul-betul berazam untuk melaksanakan qiyamul lail. Seterusnya, antara amalan qiyamul lail yang pertama disebut ulang tadi, iaitu kaifiat dan cara untuk kita solat sunat tahajud. Ya, antara niatnya usolli sunnat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tak sambung? Ya, ada sini yang boleh sambung cara-cara kita nak solat sunat tahajud ni. Silakan jika ada kaifiat cara-cara kita nak solat sunat tahajud. Ada tak? Ada. Okey, siapa yang tahu? Okey, Safarina lagi. Silakan Safarina. Terbaik Safarina. Masa takbiratul ihram, lepas tu baca Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah yang pertama, surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Terima kasih Safarina. 5 bintang lagi untuk Safarina. Niat salli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, dimulakan rakaat pertama itu baca Fatihah dan juga diikuti dengan surah Al-Kafirun, dan yang kedua Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Mudah, sangat-sangat mudah dan sangat-sangat digalakkan untuk kita melaksanakan solat sunat tahajud ini. Kemudian kita lihat niat dah selesai untuk kaifiat solat sunat tahajud ini. Kita terusnya, kita dalam tu juga kita ada zikir. Kita berzikir kepada dengan mengingati Allah sebagaimana zikir yang dianjurkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Silakan sambung, Man. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, zikir boleh Ustaz, kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan tenang rasa Ustaz, jiwa kita mendengar zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin ada sedikit rumusan Ustaz untuk segmen kita kali ini. Okey, saya nak rumuskan.
Saya nak rumuskan tentang segmen kita pada kali ini, program kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kita berazamlah, berniatlah dengan bersungguh-sungguh untuk kita bangun qiyamul lail, bangun malam untuk kita beribadah kepada Allah. Laksanakanlah ibadah-ibadah yang telah digariskan, yang telah disusun oleh ulama terdahulu dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat witir dan sebagainya, agar kita ini jiwa rasa tenang dan diberi keampunan oleh Allah dan juga ditempatkan ke dalam syurga Allah mudah-mudahan. Dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingati Allah ini sebagaimana kita berzikir kepada Allah yang kita biasa kita zikir selepas solat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Itu antara zikir-zikir yang boleh kita boleh alunkan untuk selepas kita solat, selepas kita solat sunat tahajud, solat sunat taubat, kita berzikirlah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan di situ juga kita disunatkan untuk membaca Al-Quran. Itulah rumusan dia. Baik, terima kasih Ustaz. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid kita hari ini, Ustaz? Okey, prestasi murid kita ni sangat baik. Rata-ratanya semua dapat A+ lah. A+. A+. Terbaik. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Bukan senang ya nak dapat A+. Dapat A+. Dan di mana juga murid-murid kita, Ustaz, boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dia boleh dapatkan di portal Delima, betul ke Ustaz? Portal Delima, ya betul. Okey, Portal baik. Delima. Jadi kepada murid-murid yang berada dalam talian maupun yang menonton di rumah, boleh pergi ke portal Delima untuk dapatkan latihan pengukuhan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana Mashuri dan juga kepada ustaz kita Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Dengar cerita Ustaz, kita nak tutup dengan zikir. Betul ke Ustaz? Betul, betul. Baik, jom kita dengarkan zikir dari ustaz dan juga murid-murid kita. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. نور محمد صلى الله.